Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kehidupan manusia, daripada manusia nombor 1 iaitu Nabi Adam sampailah manusia yang paling akhir yang Allah hidupkan, dalam fasa kesemua para manusia bilion, trilion, wallahu alam berapa ramai Allah hidupkan manusia, Allah pilih 30 orang sahaja, yang mana Allah beri kepada 30 orang ini kelebihan iaitu mereka boleh bertemu dengan Dajjal. Sebab itulah dalam sejarah manusia 30 orang sahaja daripada trilion manusia, daripada jutaan manusia, Allah pilih 30 orang sahaja daripada kita semua boleh bertemu dengan Dajjal, boleh menyaksikan Dajjal, boleh melihat dengan biji mata bagaimana fizikal Dajjal, perihal Dajjal, suara Dajjal pun mereka boleh dengar. Kelebihan Allah bagi kepada 30 orang pemuda. Sebab itulah satu hari diceritakan oleh satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Fatimah bintu Qais. Kata Fatimah bintu Qais, satu hari ketika mana Nabi SAW solat dalam masjid, datangnya seorang sahabat Nabi yang sangat famous dalam kalangan mereka yang bernama Tamim ibn Darus Ad-Dari. Satu orang sahabat yang baru sahaja masuk Islam. Dia pergi bertemu dengan Nabi, duduk di hadapan Nabi, di mana? Dalam masjid Nabi SAW. Dan ketika itulah Tamim ibn Darus Ad-Dari kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak ceritakan kepada kamu apa yang berlaku kepada aku dan kawan-kawan aku. Kami semua sebanyak 30 orang. Cerita ini telah pun berlaku 2 ke 3 tahun yang lalu. Ya Rasulullah, kami semua ketika itu pemuda-pemuda Nasrani, kami naik satu kapal, kami berlayar di lautan. Apabila kami sampai di lautan," kata Tamim, "ketika itu kapal kami dilanduk ombak, ditembak ombak yang sangat kuat sehingga kan kami hanyut dalam kapal, kami hanyut dalam lautan yang sangat luas, dan sehingga kan kapal kami tidak boleh dikawal. Tiba-tiba kami sesat dalam masa 30 hari dan kami hilang arah ya Rasulullah. Hari yang ke-30 kami sampai di sebuah pulau. Kami berhenti di pulau itu dalam keadaan kami kelaparan, kami dahaga nak mencari makanan, nak mencari minuman yang secukupnya kerana kami telah pun berlayar dalam keadaan kami tak tahu di mana kami berlayar. Kemudian kami berhenti di situ ya Rasulullah dan kami turun, kami mencari makanan. Tiba-tiba dalam keadaan kami tengah berehat di pesisiran pantai ketika itu ya Rasulullah, datangnya satu ekor binatang ya Rasulullah, dan binatang itu berkaki 4, bulunya terlalu lebat sehingga kan kami tak tahu mana satu muka dan mana satu bahagian ekornya ya Rasulullah. Dan sehingga kan sangat pelik binatang itu menuju ke arah kami dan binatang itu tanyakan soalan kepada kami ya Rasulullah. Aku yakin itu binatang ya Rasulullah. Apa soalan dia? Kata Tamim ibn Darus Ad-Dari, soalan pertama ditanyakan binatang kepada kami adalah, siapa kalian? Man antum? Siapakah kalian semua? Maka kami jawab, ya Rasulullah, kami bangsa Arab, kami pemuda Arab. Daripada semenanjung tanah Arab kami naik kapal, kami berlayar, kami dipukul ombak, kami susah dan kami sampai di sini pada hari ini. Dan ketika itu aku tanya kepada dia, siapa pula kamu? Man antum? Siapa pula kamu? Dan ketika itulah binatang itu kata, aku Al-Jassasah, anak Al-Jassasah. Dan aku tanya, apa itu Jassasah? Tapi binatang itu tak jawab. Binatang itu kata kepada kami, wahai pemuda bangsa Arab, sesungguhnya di pulau ini ada seorang lelaki yang sedang menunggu kedatangan kalian, dan lelaki itu nak bertemu dengan kalian. Terkejutnya kami, bagaimana satu pulau yang kami telah ronda satu pulau, tidak ada seorang pun, tidak ada manusia, tiba-tiba datang binatang, bahkan binatang itu boleh berkata-kata, dan binatang itu kata, lelaki ini tengah menunggu kami semua. Maka kami pun ikut daripada belakang Al-Jassasah. Tengok bangsa Arab, satu bangsa yang berani. Kalau kita apa kita buat, confirm kita lari, confirm kita tak akan ikut apa yang binatang itu cakap. Sebab nak berhati-hati. Tapi bangsa Arab satu bangsa yang sangat berani. Mereka 30 orang pemuda bangsa Arab ikut belakang Al-Jassasah. Berjalan mereka masuk ke arah hutan. Tiba-tiba mereka disampai satu gua dan kami pun diminta untuk masuk. Dan ketika itulah kami masuk ya Rasulullah. Dan ketika mana aku masuk, aku melihat ada seorang lelaki yang badannya dililit, diikat
dengan satu rantai besi yang tebal ya Rasulullah, seolah tangan dia macam ni diikat dengan sangat kuat, diikat dengan sangat ketat. Dan kata Tamim, kedua pahanya dirapatkan, diikat dengan besi yang sangat kuat, dan lelaki itu tak boleh bergerak walaupun sedikit, hanya boleh berkata-kata ya Rasulullah. Dan kata lelaki itu kepada aku, ya Rasulullah, siapa kamu? Maka aku cerita apa yang aku bagi tahu kepada Al-Jassasah tadi. Dan kami tanya pula kepada lelaki ini, kamu ni siapa? Dengan tubuh badan yang besar, lelaki itu tak menjawab soalan yang ditanya oleh Tamim ibn Darus Ad-Dari, tetapi lelaki itu tanyakan 4 soalan kepada kami ya Rasulullah. Soalan pertama ditanyakan lelaki itu, bagaimana air zurak? Maka aku jawab, air zurak itu sangat banyak, masih digunakan, ramai yang boleh manfaat daripada air zurak itu. Dan lelaki itu kata kepada kami, sudah sampai satu masa air zurak itu akan kering dan tidak akan menitiskan air walaupun sedikit. Dan lelaki itu tanya, bagaimana pula dengan ladang baisan? Itu ladang kurma yang paling besar ketika itu. Maka Tamim ibn Darus jawab, ladang itu sangat subur dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, boleh dinikmati oleh ramai orang, dan ramai orang suka kepada ladang baisan ketika itu. Dan kata lelaki itu, ladang itu nanti satu masa tidak akan tumbuh walaupun sedikit tumbuhan makanan daripada situ. Ladang itu akan kering, ladang itu tidak akan berguna. Dan soalan ketiga ditanya lelaki itu kepada aku, ya Rasulullah, bagaimanakah Tasik Tabariyah? Maka aku jawab, ya Rasulullah, Tasik Tabariyah air yang sangat banyak, boleh dimanfaatkan dengan ramai orang, dan air itu sangat bersih. Kata lelaki itu, sampai satu masa tasik itu akan kering. Dan soalan keempat, apakah telah keluar satu orang lelaki daripada semenanjung Arab, bangsa Arab, yang mengaku dia ni Nabi akhir zaman? Maka aku jawab, ya Rasulullah, ia telah keluar, namanya Muhammad. Setiap kali dia perang dia benang, setiap kali berperang dia benang. Dan ketika itulah kata lelaki tadi kepada aku, alangkah bahagianya mereka-mereka yang ikut lelaki itu, dan sesungguhnya akulah Al-Masihid Dajjal, dan sudah sampai satu masa aku akan keliling satu bumi, dan aku akan mencari mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Aku akan keliling satu bumi, kecuali 2 tempat sahaja yang aku tak boleh masuk, kata lelaki itu. Tempat yang pertama iaitu Mekah, tempat yang kedua adalah Taibah. Taibah yang dimaksudkan oleh Nabi, hazihi Taibah, iaitu bumi Madinah. 2 tempat yang tidak akan dimasuki oleh Al-Masihud Dajjal, yang bagi tahu kepada Tamim ibn Darus Ad-Dari. Dan kisah ini saya cerita dengan sangat pendek kerana hadis ini sangat panjang. Tapi ala kulli hal, Allah beri kepada 30 orang pemuda kelebihan mereka bertemu dengan Dajjal. Mereka boleh menyaksikan apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar, iaitu ada seorang lelaki nanti akan keluar, yang dia ni akan menjadi satu fitnah yang paling besar di atas muka bumi. Dia akan mengkufurkan manusia, dia akan menarik manusia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengundang satu mala bencana kepada bumi yang sangat teruk. Moga-moga kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan, kita tidak dipertemukan dengan Al-Masihid Dajjal. Moga-moga video pada kali ini bermanfaat. Boleh komen dekat bawah kalau ada cadangan, insya-Allah saya akan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.